Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Topik yang Nina nak share dengan korang hari ni sangat menarik. Yang mana Nina akan cerita tentang seorang lelaki yang dipercayai datang daripada dunia yang lain, daripada dimensi yang lain. Dikatakan dia ni muncul di airport Tokyo, tapi dia punya pasport tu kan berasal dari negara yang tak pernah wujud. Kalau tengok dekat peta pun memang tak ada negara dia. Lepas tu bila dia ni nak ditangkap, tiba-tiba dia hilang macam tu je guys. Jadi kalau korang nak tahu betul ke dia ni datang daripada dimensi yang lain, keep watching this video till the end. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni terjadi di Tokyo, Jepun sekitar tahun 1954. Jadi adalah seorang lelaki yang berjanggut, berpakaian kemas, dia pakai suit, telah tiba di airport Tokyo. Lelaki tadi terkenal dengan gelaran Third Man sebabnya dikatakan dia ni berasal dari sebuah negara yang bernama Third. Masa dia sampai dekat Tokyo tu, dia bolehlah berbahasa Jepun tapi sikit-sikit je lah. Cumanya lelaki ni lebih fasih bahasa dia sendiri yang dikatakan macam bunyi Perancis tapi bukan bahasa Perancis. So pada awal tu kan orang nampak Third Man ni macam orang normal yang biasalah datang menziarahi ataupun datang melancong ke Jepun. Sampailah dia bagi pasport dia dekat immigration. Terkejutlah immigration ni sebab bila dia tengok je pasport tu, dia tak pernah tengok pun nama negara ni. Dia tak tahu pun negara ni ada ataupun wujud. Pasport tu telah dikeluarkan oleh negara Third yang mana negara tu tak pernah wujud langsung atas muka bumi ni. Tapi kan pasport tu memang nampak legit, tak fake langsung. Masa inilah terjadi sedikit pertikaian yang mana immigration tu tak percaya yang lelaki tadi tu datang dari negara Third. Bagi dia, lelaki ni cuba nak palsukan pasport dia. Tapi lelaki ni memang bangkang habislah sebab dia cakap negara dia memang wujud sejak 1000 tahun yang lepas. Jadi pegawai Jepun ni pun ambil lah peta kan, tunjuk dekat Third Man tadi tu. Dia kata, okey, sekarang kau tunjuk dekat mana negara kau. Jadi lelaki tadi tu pun dia tunjuklah negara dia tu terletak di Andorra, iaitu terletak di antara Sepanyol dan juga Perancis. Tapi kan masa tu dia macam agak keliru sikit, dia macam tercari-cari mana negara dia. Bila dia tengok negara Third tu tak tersenarai atas peta tadi, dia dah mula marah. Dia tanya kenapa negara saya tak di atas peta ni, padahal negara saya dah wujud lama dah. Sepatutnya negara saya ni terletak di Andorra. Andorra ni negara mana pula? Saya tak pernah pun dengar nama negara Andorra pun sebelum ni. Lelaki ni juga dikatakan mempunyai beberapa mata wang dari negara yang lain. Maksud Nina beberapa mata wang dari negara Eropah lah. Dia cakap juga yang dia pernah datang ke Tokyo sebelum ni dah beberapa kali dah. Tapi setiap kali dia datang sebelum ni tak ada pula masalah timbul macam ni. Okey je dia datang, cuma kali ni dah kenapa pula dia kena tahan. Lepas tu dianggap dia ni cuba nak palsukan pasport. Selain mempunyai pasport dari negara Third tadi tu kan, lelaki ni juga mempunyai beberapa dokumen untuk mengesahkan yang cerita dia tu betul. Jadi pihak immigration ni dah mula syak yang macam lelaki ni macam ada yang tak kena lah, macam something fishy. Takut jugalah kalau dia ni cuba palsukan pasport dan dia ni adalah seorang penjenayah dan cuba masuk ke Tokyo. Jadi pegawai Jepun tadi tu pun telah meminta si Third Man ni untuk tinggal di hotel yang berdekatan dengan airport. Sebabnya diorang kena melakukan siasatan yang lebih terperinci lah tentang kewarganegaraan dia. Lepas lelaki tadi tu check in hotel, dua orang pengawal telah diminta untuk menjaga pintu ataupun menjaga bilik si Third Man ni lah. Diorang kawal dia sebab tak nak si Third Man ni tiba-tiba melarikan diri. Tapi kan bila esok pagi tu pegawai atasan ni datang nak jumpa lelaki tadi, tiba-tiba dia dah menghilang dari bilik dia guys. Dikatakan bilik yang ditinggal tu tinggi tapi tak dinyatakanlah tingkat berapa dan tak ada balkoni. Guard yang jaga pintu bilik lelaki tadi tu pun cakap yang diorang tak nampak pun lelaki tu keluar dari pintu. Lagipun pihak polis sendiri mengesahkan yang lelaki ni tak mungkin keluar melalui tingkap. So lelaki tadi tu menghilang macam tu je tanpa sebarang jejak. Jadi kisah Third Man ni mula viral dan disebut-sebut yang dia ni datang dari dunia yang lain, dimensi yang lain. Masa tu ramai yang percaya yang si lelaki tadi ni tu tersalah masuk dimensi. Tahu-tahu je dah termasuk dunia kita. Tapi betul ke dia ni memang datang dari dunia yang lain dan tersesat ke dunia kita? Sebenarnya kan lelaki tadi tu bukanlah datang dari dimensi yang lain, melainkan dia tu adalah seorang penipu. Tapi disebabkan pada masa tu kes ni cepat sangat tersebar dari mulut ke mulut, itu yang orang percaya dia datang daripada alam lain. Third Man tadi tu dipercayai adalah seorang penipu yang bernama John Allen Zigres. Dia telah ditangkap di Tokyo pada tahun 1960 sebabnya telah menggunakan cek palsu untuk membayar. Pada tahun 1954 dulu, dia masuk ke Tokyo menggunakan pasport yang palsu. Lepas tu 6 tahun kemudian kantoi pula guna cek yang palsu. Pada 29 Julai tahun 1960 pernah ada perbahasan di Dewan British pasal John tadi. Dalam perbahasan diorang tadi ni kan, John pernah mengaku yang dia ni merupakan seorang perisik untuk Kolonel Nasir dan dia adalah merupakan warga negara Ethiopia. Berdasarkan bukti yang ada dekat pasport dia, dia sebenarnya
pernah travel ke seluruh dunia. Tapi yang pelik tu kan, tulisan yang tercetak dekat dia punya pasport tu kan menggunakan bahasa yang tak diketahui, dan tulisan tadi ni telah dikaji oleh ahli filologi dan diorang pun still tak tahu dari mana datangnya bahasa ni. John juga pernah cakap yang ibu kota negara Tor bernama Zagros dan mempunyai 2 juta penduduk. So motif kenapa kes John ni telah dibahaskan di Dewan British tadi sebabnya diorang nak beritahu betapa mudahnya pasport ni dipalsukan macam tu je, dan orang pun mudah percaya. John tadi telah mencipta dunia dia sendiri dan dia menggambarkan macam mana rupa keadaan negara dia dengan sangat teliti. Lepas tu John juga telah menggunakan bahasa yang dia sebenarnya cipta sendiri guys. That's why lah bila ahli filologi tadi tu kaji, diorang kata apa benda bahasa ni, tak pernah jumpa pun. Disebabkan rekaan imajinasi dia yang sangat kreatif tu kan menyebabkan ramai orang percaya dengan cerita dongeng dia. Dulu dia pernah travel ke wilayah Timur Tengah dan orang dah mula macam was-was lah dengan dia ni, betul ke dia ni datang daripada negara Tor ataupun dia ni datang daripada alam lain. Tapi kan bila John rasa dia dah mula nak kantoi kan, dia pun akan keluarkanlah beberapa bukti untuk menyokong cerita dia, and then orang pun percaya. Salah satunya dia akan tunjuk pasport dia lah, dan dia akan tunjuk pengesahan ataupun pengisytiharan dia sebagai warga negara Tor. Sampailah dia pergi travel ke Tokyo, kemudian pasport dia telah diambil untuk disiasat dengan lebih terperinci. Masa ni John dah sedar cerita dongeng dia tu dah tak boleh nak tipu sesiapa lagi. Masa John masuk ke Tokyo dulu pada tahun 1954 tu, dia memang tak ditangkapkan sebab terlepas. Kemudian dia masuk pula ke Jepun pada tahun 1959 dengan isteri Korean dia. So masa dia dengan isteri dia stay dekat Jepun, dia ada masalah yang lain timbul sebabnya dia tak boleh nak bayar duit penginapan. Jadi dia pun buatlah cek palsu berjumlah $1,406 dan cuba guna di pelbagai bank di Tokyo. Masa ni lah dia sempat tipu orang-orang bank ni. Dia cakap yang dia dengan isteri dia adalah orang daripada CIA dan FBI dan tengah bekerja dekat Jepun atas arahan dari negara Arab. Tu pasal lah lepas tu dia kena tangkap dengan polis sebabnya dia tipu cek. Ada yang cerita selepas John ni kena tangkap, dia cuba untuk membunuh diri selepas dia dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Tokyo. So kesalahan tu dia telah masuk ke Tokyo secara haram dan juga penipuan. Bila John dengar yang dia ni nak kena penjara, dia terus jerit yang dia nak bunuh diri. Lepas tu dia keluarkan sepihan kaca yang disimpan dekat dalam mulut dia, and then dia toreh dekat tangan dia. Tapi dia sempat dibawa ke hospital dan dia pun sembuh. Walaupun dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama setahun kan, tapi tak sampai setahun pun dia dah dibebaskan. Akhirnya John pun telah meninggalkan negara Jepun dan telah pergi ke negara lain untuk memulakan kehidupan yang baru. Manakala isteri dia pula telah dihantar balik ke Korea Selatan. Sampai sekarang ni tak ada sesiapa pun yang tahu siapakah identiti sebenar John tadi. Dari mana dia datang ataupun dia ni siapa sebenarnya. So lepas dia dah tinggalkan Jepun, nama dia pun dah tak disebut-sebut lagi dan orang pun lupa macam tu je. Hasil kajian pasal bahasa dan juga nama negara yang John guna sebelum ni dikatakan berasal dari Algeria. Cuma John ni tukar-tukar sikit lah supaya tak nampak sangat yang dia ambil nama tempat-tempat tadi. Dari cerita yang Nina kongsikan dekat korang tadi tu kan, Nina yakin yang John ni sebenarnya orang yang mengalami masalah mental sebenarnya. Sebabnya dia boleh create dunia imajinasi, lepas tu dia boleh masuk negara orang. Dia create pasport tu legit gila. Tapi itulah banyak negara yang dia cuba tipu, tapi bila masuk ke Tokyo at the end dikantoi juga. Tapi sebenarnya hebat jugalah dia ni kan, sampai ke orang boleh percaya cerita dia. Dia boleh buat benda tu sampai orang macam betul lah, negara Tor ni muncul, negara Tor ni wujud. Jadi Nina nak tahu pula pendapat korang macam mana, komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.